Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung subjek adab kita, topik yang ketiga, sesi yang kedua. Okay, yang ada buku teks boleh buka muka surat 27. Kita akan sambung muka surat 27, adab dan hak ke atas ibu bapa. Okay, apa adab dan hak ni? Hak ni maknanya apa yang mak ayah kamu berhak ke atas kamu, apa yang mak ayah kamu tuntut ke atas kamu, dan apa yang kamu patut bagi dekat mak ayah kamu sebagai seorang anak. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama ialah memelihara nama, kehormatan serta harta benda mereka. Kena jaga nama baik mak ayah. Kalau kamu buat masalah disiplin kat sekolah kan, cikgu-cikgu ataupun kawan-kawan kamu akan cakap macam ni lebih kurang lah. Dia kata, anak siapa lah buat perangai tadi, anak siapa lah mencuri dalam kelas tadi, contoh. Maknanya dia akan salahkan mak ayah. Sebab apa? Nanti ada yang kata, ni anak kurang ajar ni, mak ayah tak ajar ni, anak ni mencuri ni. Nampak? Nama mak ayah kamu yang akan tercemar. Seterusnya ialah kehormatan. Jaga kehormatan diorang. Jaga. Jangan cemarkan aib diorang. Jangan bagi tahu aib diorang kat kawan-kawan kamu ke, siapa-siapa ke, jangan bagi tahu. Sebab itu adalah kehormatan mereka. Contoh, mak ayah kamu ni apa? Gaduh ke hari-hari, apa lagi, buat benda yang tak elok ke hari-hari, kamu tengok, kamu cerita kat kawan-kawan kamu, tak boleh. Jangan cemarkan kehormatan mereka. Okay, seterusnya, jaga harta benda. Contoh, mak ayah kamu bagi kamu syarikat, papa nak kamu jaga syarikat papa, contoh kan. Kamu pun kena jaga syarikat. Harta benda mak ayah kamu kena jaga. Okey, seterusnya nombor 2, mencium tangan kedua-duanya setiap pagi dan petang. Ustaz percaya yang ni ramai yang buat. Bila pagi nak pergi sekolah kan, kamu salam tangan mak ayah, cium tangan mak ayah. Benda ni baiklah, baguslah. Dan balik petang pun kamu salam mak ayah, ataupun sebelum kamu nak tidur kamu cium mak ayah, salam mak ayah. Sebab apa? Bila kamu salam mak ayah, gugur dosa kamu. Mana tahu esok kamu tak dapat jumpa mak ayah kamu dah ke, kamu meninggal ke, mak ayah kamu meninggal ke, tak dan minta maaf ke. Masa ni lah kamu nak salam diorang, kamu nak cium diorang, masa kecil ni. Okey. Yang ketiga, bangun menghormati keduanya apabila mereka datang. Bila diorang datang, dia orang bagi kamu barang ke, minta tolong apa-apa ke, bangunlah. Tengah main game ni, contoh apa lagi, tengah buat kerja ke, mak ayah datang cakap dengan kamu kena bangun. Bangun, tanda hormat kepada mak ayah kamu. Okey. Seterusnya, memuliakan mereka dan memberi mereka apa sahaja yang mereka minta. Kena muliakan diorang. Mak ayah kan kenalah muliakan kan. Okey, kena bagi apa yang diorang nak selagi mana tak bertentangan dengan syarak, selagi mana tidak menyalahi maksiat. Selagi diorang tak minta benda bukan-bukan, kamu kena buat. Okey, seterusnya nombor 5, memperbanyakkan doa dan memohon ampun untuk mereka. Ni Ustaz ajar dah. Baca doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu doa tu. Minta ampun untuk diorang. Tak kisahlah mereka masih ada ataupun dah meninggal dunia, kena doa hari-hari. Okay, seterusnya berbicara dengan keduanya dengan sopan dan lemah lembut. Gunakan cara yang terbaik. Guna cara terbaik. Cakap dengan lemah lembut. Jangan tinggi suara, jangan cakap kasar-kasar. Tu tak boleh. Dengan mak ayah kita ni, orang yang melahirkan kita ni, kena cakap elok-elok. Okay, seterusnya sentiasa berusaha menggembirakan dan menyenangkan hati mereka. Kena usaha gembirakan diorang. Kalau mak ayah kamu suruh kamu buat satu benda yang diorang nak, dan benda tu kalau kamu buat diorang gembira, contoh diorang nak kamu berusaha bersungguh-sungguh, berjaya dalam peperiksaan, itu yang mereka nak, itu yang menggembirakan mereka, kamu kena dengar cakap diorang, kena usaha ke arah tu. Dan menyenangkan hati mereka. Jangan bagi diorang gelisah, jangan bagi diorang rasa tak sedap hati. Jangan. Okay, seterusnya nombor 8, berbincang dengan mereka dalam segala urusan dan pekerjaan. Apa-apa yang tak kena ke,
nak berurusan dengan apa-apa ke, bincang dengan mak ayah. Bincang dengan mak ayah. PKP ni kan, rumah ni kan, bincang. Kak cita-cita nanti nak jadi doktor boleh tak? Kak nak pergi medik ke, dan sebagainya. Bincang dengan dia orang. Okey, seterusnya yang terakhir, mentaati ibu bapa dalam segala hal kecuali perintah maksiat. Ni yang Ustaz cakap dah tadi. Taati mereka. Apa yang diorang minta, kamu kena bagi. Selagi tak bercanggah dengan syarak, selagi tidak melanggar perintah maksiat dan sebagainya. Okey. Kamu sebagai anak kena buat semua ni. Banyak ni, ada 9. Buat semua ni. InsyaAllah syurga menanti kamu. Okey, seterusnya tengok muka surat 28. Okey, kisah Alqamah dan ibu dia. Okey, secara ringkas tak ceritakan, Alqamah ni seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat seorang sahabat Nabi. Dia hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi seorang sahabat Nabi. Ke mana Nabi ada, dia mesti ada. Maknanya dalam ceramah Nabi dia ada, dalam solat berjemaah dengan Nabi dia ada, dalam berperang dia ada. Dia orang yang soleh. Maknanya Nabi kenal sangat dengan dia ni. Dia ni sahabat Nabi lah. Okey, nak dipendekkan cerita, Alqamah ni dia dah kahwin. Dia seorang yang taat kepada ibu dia. Dia seorang yang taat kepada ibu dia. Bila mana dia dah kahwin, dia dah ada seorang isteri. Okey, bila dia ada seorang isteri, ada satu benda, peristiwa yang melukakan hati ibu dia. Bila melukakan hati ibu dia, jadi derhaka lah. Ibu dia kecil hati. Dan bila mana dia nak meninggal, dia nak menghadapi sakaratul maut, dia tak boleh nak mengucap. Bilal bin Rabah ada kat sebelah dia, suruh dia mengucap, sebutlah Alqamah la ilaha illallah. Alqamah tak boleh nak sebut, tak boleh nak sebutlah la ilaha illallah tu. Tanda-tanda husnul khatimah, kita boleh sebut la ilaha illallah sebelum kita meninggal. Tu tanda-tanda mati dalam kebaikan. Tapi Alqamah ni tak boleh sebut. Lepas tu Bilal ni pergi report kat Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ni nak meninggal dah ni, tapi dia tak boleh nak mengucap. Kenapa ni Rasulullah? Rasulullah pelik. Orang yang soleh macam ni tak boleh nak mengucap. Biar betul. Pergi panggil ayah dia. Bilal kata ayah dia dah tak ada, maknanya dia anak yatim lah. Pergi panggil ibu dia. Ibu dia masih ada lagi. Jadi dia panggil ibu dia datang ke rumah Alqamah, dan Rasulullah pun datang ke rumah Alqamah datang. Rasulullah cakap kat ibu Alqamah ni, dia kata, wahai ibu Alqamah, ni anak kau nak meninggal lah ni. Ada apa dosa ke dengan kamu? Lepas tu ibu Alqamah jawab, aku ada kecil hati dengan dia hari tu. Aku terasa hati dengan dia. Jadi bila Rasulullah dengar ni, maknanya dia derhaka lah. Maknanya Alqamah ni kategori anak derhaka lah. Dia kecilkan hati ibu dia kan. Jadi bila dia nak mengucap, bila nak mati, dia tak boleh nak mengucap. Rasulullah bagi dia dua pilihan, sama ada nak memaafkan ataupun tak nak. Ibu Alqamah ni dia tak nak maafkan. Jadi Rasulullah kata, pergi kumpul bara api, pergi kumpul kayu, kita bakar Alqamah ni. Lepas tu ibu dia jawab, kenapa nak bakar dia? Rasulullah jawab, baik aku bakar dia dekat dunia, api dunia, daripada kat akhirat nanti dia kena bakar dengan api neraka. Sampai macam tu sekali Rasulullah jawab. Jadi ibu Alqamah kata, tak apalah, bakarlah. Okay, Rasulullah pun suruhlah sahabat-sahabat kumpul bara api, kayu, kumpul setempat untuk bakar Alqamah ni. Bakar Alqamah ni masa nak meninggal ni. Bila mana api dah menyala, dah membara tu, Rasulullah perintah untuk baling, campakkan Alqamah ke dalam api tu. Setiba mana dia nak campak tu, ibu Alqamah cakap, nanti dulu, sekejap. Okey, aku maafkan dia Rasulullah, demi Allah aku maafkan dia. Tapi aku cuma terasa hati dengan dia. Dia ceritalah sebab dia apa, Ustaz tak ingat lah cerita dia sebab apa kan, dia kecil hati kan. Sampai macam tu sekali. Last sekali Alqamah boleh mengucap 2 kalimah syahadah dan dia meninggal dalam husnul khatimah. Itu kisah untuk zaman Rasulullah lah. Kalau kita zaman-zaman tamadun Melayu ni, kisah tanggang kan, kena sumpah jadi batu, lagi apa lagi, batu belah, batu tangkup kan. Nak dikatakan restu mak ayah tu,
Apa yang mak ayah redha, apa yang mak ayah tak redha, apa yang mak ayah nak, apa yang mak ayah tak nak. Bila mana mak ayah tak nak, dia akan keluarkan doa tu. Mak ayah kita ni ada satu doa yang mana kalau kita dikeluarkan doa tu, kalau kita derhaka dengan dia dan dia kecil hati sangat-sangat, dia boleh keluarkan doa tu, kita akan jadi pergi sekolah tak tenang, buat itu tak tenang, buat ini tak tenang, semayang pun jadi tak tenang. Sebab apa? Sebab kita derhaka dengan mak ayah. Sampai macam tu sekali Allah akan campakkan rasa tak tenang tu dalam hati kita. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 29. Okey, 29 ni akibat kita derhaka dengan orang tu. Ni akibat lah. Akibat ni maknanya apa yang kamu buat yang mak ayah tak suka. Kalau kamu buat benda ni, berdosa. Okay, tengok yang pertama, mendapat dosa. Yang kedua, sempit rezeki. Yang ketiga, disisih oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, hidup tidak berkat dan dimurkai Allah. Mengancam keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Runtuhnya keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Kehidupan tidak diberkati oleh Allah dan Rasulullah. Ni semua akibat dia lah. Akibat di dunia ada, di akhirat pun ada. Ada yang sampai Allah bayar cash. Allah bayar cash. Kalau dia sepak terajang ibu dia ke, dia bunuh ibu dia ke, Allah bayar cash. Terus Allah panah petir kat dia ke. Ada sampai macam tu sekali akibat dia. Jadi dengan mak ayah kita tak boleh tak boleh derhaka. Okey, seterusnya hikmah. Hikmah ni lawan kepada akibat tadi. Okey, yang pertama, mendapat ketenangan jiwa. Macam Ustaz cakap tadi lah. Bila kita beradab dengan mak ayah, kita akan dapat ketenangan jiwa. Hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Dan mendapat keberkatan hidup yang sempurna. Ini semua adalah hikmah. Hikmah ni kebaikan. Apa yang kamu buat, kalau kamu beradab dengan mak ayah, ini yang kamu akan dapat. Ustaz, kalau selain daripada jawapan ni boleh tak Ustaz? Mendapat pahala. Dapat pahala, memang dapat pahala, betul. Jawapan yang mengikut logik akal, kalau tak ada dalam buku, kalau Ustaz boleh terima benda tu logik akal, benda tu betul, Ustaz bagi betul. Okey, adab ni adalah senang. Okey, kita tengok pula. Habis dah. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Harap kamu tengoklah video ni. Yang mana yang tak tengok lagi, boleh tengok video Ustaz yang lepas. Ustaz dah upload minggu lepas. Tak ramai pun yang tengok. Yang tak tengok boleh tengok dulu. Kita akan sambunglah nanti, InsyaAllah. Okey, itu sahaja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.